Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada malam ini. Malam kedua kan saya buat live FB berturut-turut. Mungkin ada benda yang menarik yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Okey, awal-awal saya kata kalau ada sesiapa pada you all nak bertanya counter, kalau saya baca ni kan depan ni baca depan you all ni, tapi kalau saya tak komen pasal counter yang you cakap tu, saya minta maaf je lah saya okey. So untuk yang malam ni supaya tidak buang masa, saya ada 3 segmen untuk malam ni nak dikongsikan dengan you all semua. Pertama, segmen borak santai segmen borak santai. Yang kedua, saya dah tulis sikit lah apa benda saya nak cakap kan. Yang kedua, segmen analisa pasaran tu sendiri analisa pasaran, keadaan pasaran sekarang, indeks. Ketiga, segmen analisa counter lah. Jadi malahan kalau you all nak bertanya counter tu, kalau boleh jangan tanya sekarang. Nanti kalau you tanya sekarang, mungkin dia dah terlepas ke atas kan, you punya counter nak tanya tu. Nanti saya dah tak nampak lah Jadi kalau boleh jangan tanya counter dulu. Okey, baiklah, kita tu dah mula menanya counter. Kita mulakan dengan segmen borak santai. Tahniah lagi sekali saya ucapkan kepada terutama you all yang muda-muda ni, baru ni Hari ni saya menjangkakan minggu lepas rekod 26 bilion tu rasanya macam baju Ferrari macam ingatkan rasa tak boleh pecah kan. Sebab ikut logik saya apa yang berlaku pada Jumaat lepas, saya definasikan Firdaus, Papa baru mula buat FB Live, Firdaus. Tak mau kacau sayang. Apa yang saya definasikan minggu lepas tu adalah sebagai kita panggil blow off. Blow off. Blow off ni mana situasi di mana harga naik terlalu tinggi dan volume terlalu tinggi. Itu adalah definisi blow off seperti mana yang saya dah ada mention pada live FB yang sebelum ni. Jadi agak menarik juga apabila apa benda yang saya jangka tu okey, dia berlaku situasi blow off, dan kita memang menjangkakan harga saham akan mula turun dan juga apa lagi nak kata bila harga dah terlalu naik tinggi, volume naik tinggi, kita menjangkakan kejatuhan. Okey, maksudnya dari segi kejatuhan memang dah mula jatuh kan. You all sendiri boleh rasa kan, dah mula jatuh. Tetapi yang menghairankan sikit, bagaimana boleh pada hari ini volume lebih tinggi daripada yang minggu lepas. Saya sebenarnya tak adalah isu nak mengatakan, nak membetulkan kesilapan saya sebab saya kata itulah volume tertinggi kan. Hari ini tertinggi lagi. Tapi apa yang saya boleh komen secara berceloteh, saya lihat ada sesuatu yang agak kelainan lah untuk kali ini kan. Maksudnya harga dah mula jatuh, tapi volume masih naik kuat. Ada timbul persoalan. Maksudnya siapa yang membeli, siapa yang menjual. Siapa yang beli, siapa yang menjual. Sebab selalu kita akan tahu minta maaf cakap selalunya bila berlakunya blow off ni adalah di mana pelabur-pelabur runcit yang akan dipanggil masuk secara berjemaah, masuk beramai-ramai, tetapi pelabur-pelabur institusi ataupun pelabur-pelabur yang berpengalaman ni, mereka yang akan menjual. Jadi selalunya itu yang berlaku. Tapi kali ini pula, kenapa apabila telah berlakunya situasi blow off tu, tapi hari ini harga jatuh tapi volume lebih tinggi. Itu ada sikit kegusaran, tapi yang mungkin saya boleh kongsikan ataupun
apa yang saya boleh rumuskan ya, rumusan saya tak semestinya betul. Yang saya tengok pula dari segi value kan. Tu tengok value tu. Value baru 7.8 bilion. Maksudnya kalau untuk pemahaman basic untuk you all, kalau yang orang baru kan, you bahagikan 27.796 bilion tu, bahagikan dengan 7.8 bilion tu, maksudnya harga-harga saham yang diniagakan secara puratanya adalah harga-harga penny stock, harga-harga saham-saham murah-murah ni kan, secara puratanya. Jadi adakah itu perkembangan yang sihat? Saya tak berani nak kata apalah ya. Tapi yang apa yang boleh saya katakan, ya you nyebut kan, apabila kenaikan yang luar biasa berlaku pada minggu lepas, sebenarnya kalau kita ada dalam market, saya ada dalam market, saya tengok counter-counter yang kita ada, terutama counter-counter yang dipanggil counter-counter penny stock ni, counter-counter yang bersifat spekulasi ni, sebenarnya dia dah mula, saya guna istilah menggigit, dia dah mula, itu dia betul tu, harga jatuh volume tinggi, dia dah mula menggigit. Maknanya dah ramai di antara kita yang pelabur-pelabur runcit ni dah sangkut, dah mula sangkut. Jadi hati-hatilah. Apa saya tulis lagi sini ni? Okey, ada kadang masih menanya kan, counter-counter spekulatif tu apa dia kan? Basicnya syarikat-syarikat yang rugi lah, company-company rugi. Maknanya dia tak ada fundamental. Dia naik bukan disebabkan syarikat tersebut buat duit, dia naik hanya berunsurkan spekulasi tadilah. You beli, saya beli, sana beli, sini beli, push up, ataupun yang kita panggil sindiket ni, dia markup. Fasa markup telah pun berlaku, dan sekarang ni sebenarnya telah pun berlaku fasa distribution, telah pun berlaku ya. Dan apa yang saya lihat pada hari ni, saya dah mula masukkan dia sebagai dalam fasa markdown pula sekarang ni. Markdown dah mula ke bawah ya. Di sini juga saya, ni baju Ferrari ni kan, saya beli dekat mana tu hari ya, sebelah Ampang Park tu. Ampang Park dah tak ada kan, ada kedai kat situ. Sedap lah pakai, banyak saya beli Ferrari, Porsche, apa lagi ada, sedap-sedap pakai lah untuk pakai petang. Apa nama tu, dia menanya tu pula Yongtai kan, saya cut tadi, saya cut isu cut loss ni kan. Kalau kita on short term trading, saya gunakan time frame 1 jam. Kalau dia dah keluar parabolic suruh jual whatever, you have to be disciplined enough lah to cut loss. Tapi saya tengok kalau daily chart, actually macam boleh suruh pegang lagi kan. Yang tu pun you all jaga ya, hati-hati sebenarnya bukan senang trading ni. Kadang-kadang kita jadi confused kan. Kalau swing, you maintain daily chart. Daily chart kata apa? Follow. Tapi kalau you on trading mode, maknanya kadang-kadang saya lah tengok hourly chart, kadang tengok 30 minute chart, kadang-kadang tengok pula 15 minute chart. Memang agak confused kalau on intraday punya trading lah. Bukan confused macam mana, maknanya of course setiap apa panggil tu, different time frame tu, dia memberi different perspektif, dia memberi buy and sell signal yang berlainan ya. Cuma sebagai kesimpulan yang saya boleh buat, kalau kita time frame bertambah kecil, bertambah pendek, dia selalunya akan memberi signal yang lebih awal. Itu very basic, ya. Healthcare tadi dah naik balik kan. Tapi cerita Rusia dah jumpa vaksin. Jadi hati-hati lagi satu ya, bila kita dah ramai-ramai sangat tertumpu yang kalau bab-bab counter-counter COVID ni, kalau kita ni maknanya retail counter kecil-kecil lah kan. Counter-counter besar ni rata-rata kita tak sentuh kan. Tapi dia akan main peranan pula lah kalau dia dah mula jatuh. Lagi satu ya, yang saya nak share, ini isu sentimen pasaran. Kadang-kadang kalau you all ni baru ke apa nama tu, sentimen boleh berubah. Saya taklah kata sentimen berubah sekelip mata tapi kadang-kadang dia berlaku kan, macam tadi kan, tiba-tiba sentimen minyak pula naik kan, sentimen minyak dan meletup pula kaunter minyak. Kita tak pernah tengok, dah lama tak pandang, tiba-tiba meletup naik tu terlampau, kira
over sangat, over naik dalam masa sekejap, mencodak naik. I think that one also not healthy lah. Kan kita check bila masa segmen menengok counter kan, saya akan nak mention satu pasal salah satu ni Sapura Energy lah kot, volume yang paling top hari ni kan. Lepas tu dah masuk Ballester lah, jadi sentimen hari ni Bond Oil lah dah mula masuk, Armada lah, itu tak Islamik dah masuk counter-counter ni lah, dah betul ke arah kan, Hibiscus. Jadi kita dah terperangkap dalam counter-counter COVID. Kita mula ni tadi nak sebut kan, kalau boleh dalam saham ni jangan jatuh cinta, jangan jatuh cinta. Maknanya kalau kita dah pernah buat duit dalam counter-counter, saya panggil counter COVID lah face mask, apa ni, sarung tangan dan sebagainya, apa nama tu, kita dah sempat buat duit, alhamdulillah. Tapi jangan jatuh cinta dengan counter-counter tersebut. Kalau boleh, bila dah tukar sektor lain, kita kena very versatile lah, masuk dalam apa ni, kena versatile dalam investment, kena versatile. Maksudnya kita kena boleh buat semua. Kita kena pandai, apa nama tu, mencari counter-counter yang tengah, yang tengah, apa panggil tu ayat, saya nak punya ayat you lah tu, yang tengah relevan lagi kan. Okey, kalau you nak kata untuk swing tadi, okey, saya pandang ni kalau untuk swing, I think make sure you use daily chart lah, daily chart. And in fact, kalau apa-apa hal kan, to me daily chart ni lah yang paling more stable lah, more stable untuk kita sebagai seorang pelabur, swing dan juga jangka sederhana. Paling elok pakai daily chart, then whatever kita punya sistem tu, kita punya indicator yang kita pakai, kalau dia kata beli, dia kata jual. Minta maaf saya more bias towards apa nama tu, technical analysis, walaupun sebenarnya dalam saham ni sebaik-baiknya, bukan kata ajar you all, dia maknanya sebaik-baiknya melabur secara berhemah, mencari syarikat yang untung cara fundamental kan. Tapi kita lebih ke technical tapi saya nak mentionkan benda tu kemudian lah. Okey, jadi okey, kita pelabur runcit dan mendominasi pasaran dalam seminggu dua ni. Jadi lawan kita ni masalahnya selalu sindiket. Dia orang tu macam saya guna ayat itu hari kan, mungkin tak sedap pun dengar, saya nak ulang balik ayat tu kan. Apa nama tu, dia orang tu macam tabur dedak lah kat kita kan. Dia tabur, takut, last kali masuk kan. Dia pasang umpan kan. Lepas tu umpan sekarang macam dah mengena, jerat dah mula mengena, jerung dah mula, mungkin dah mula jual. Kita yang terpegang kan. Jadi ya betul tu, dia smart money dia kan. Satu isu smart money, yes, that's considered good money tapi yang kita risau dalam pasaran saham ni, yang saya punya faham lah sindiket ni, dia orang memang ada lah, dia orang masih ada dalam pasaran, walaupun itu adalah sesuatu yang tidak sihat dan juga sebenarnya tidak dibenarkan oleh Suruhanjaya Security dan juga Bursa Malaysia. Dia orang selalu monitor benda tu kan, sebab kalau sindiket ni dia melakukan aktiviti yang tidak sihat lah di pasaran saham Okey, balik saya nak mention yang ni ni saya nulis ni ni 80 ni pun, tadi 80 saya sempat dah jual kot. Okey, hari ni saya banyak trim down my position, saya banyak trim down sebab saya tengok kalau on trading mood dah banyak keluar sell signal, saya jual tadi itu satu lagi kadang-kadang masalah bila saya sharing counter-counter mana yang saya minat, saya masuk ke. Apabila katakanlah tak menjadi, that's very painful Jadi isunya, kalau saya cerita beli, you all ikut. Kalau saya kata saya cut loss, boleh tak you all ikut, kan. Jadi benda tu memang bukan benda senang bukan benda senang. Sebelum masuk ke segmen analisa pasaran, yang saya nak mention lagi satu saya sindiket macam mana tu, macam mana nak kata sindiket ni, dia orang ni
saya rasa saya kena buat satu sesi special session pula lah kalau cerita pasal syndicate ni ya. Dia memang bergerak dalam pasaran, dia orang tu duit banyak. Lepas tu adalah kaedah dia selalunya dia akan jumpa owner syarikat-syarikat yang rugi-rugi ni ke company rugi ni, dia take one block of shares. Lepas tu owner tak boleh kacau. Owner tak boleh kacau. Masa dia push up, owner tak boleh kacau, tak boleh jual saham tu. Lepas tu bila sampai dia dah tinggi, dia orang mula pula kek goreng kan, buat cerita macam-macam news keluar kan. And then dia orang start selling. Itu they are doing a very specialized job. Tapi balik minta maaf cakap, yang masalahnya tu apabila bila dia orang apa panggil tu membuat aktiviti begitu opposite, maknanya macam mana kita pasal guna ayat, dia orang punya mangsa tu kita lah, retail ni lah mangsa dia. Sebab macam ni kalau counter goreng-goreng ni, counter spekulatif ni kan, dia bukan win-win situation tau. Kalau melabur, mana kita sebagai pelabur melabur dalam syarikat-syarikat yang bagus, syarikat tersebut buat duit, dan kita berkongsi keuntungan dengan pelabur, dengan syarikat tersebut sebagai seorang pelabur. Walaupun kita beli 100 unit, sekarang satu lot panggil 100 unit kan. Dulu zaman saya satu lot 1000 unit. Kita jadi pelabur runcit, sekecil-kecilnya satu lot 100 unit. Kita sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut. Tapi kalau syarikat tersebut sebenarnya tak buat duit, harga saham dia tidak sepatutnya naik, jadi tiba-tiba harga saham dia naik. Itu yang dikatakan sebagai counter spekulasi. Dia naik hanya disebabkan oleh bukan fundamental. Ada orang yang goreng, ada sindiket yang goreng lah macam tu lah. Masalahnya bila counter macam ni, saya tengok umur you all, saya tengok yang sekarang ni dah sejarah berulang kembali lah ya. Saya tengok budak-budak muda lah, berbayar anak saya sekarang ni yang agresif buka CDS account. Itu pun jadi data tu kan, keluar data kebanyakan yang buka 60% lebih yang buka account CDS sekarang ni berumur bawah 30 tahun. Apa yang saya boleh katakan pun, saya minta maaf cakap, you all ni belum matang lagi tau, belum matang dalam kehidupan. Jadi ni you sebut rumors, betul kan? Jadi kalau apa nama tu, pasaran saham ni dia lebih dikuasai oleh emosi, dalam berdagang lah, dalam berdagang di pasaran saham ni realitinya emosi yang menguasai kita Jadi bila dia kait pula dengan umur, bila you orang terlampau muda-muda ni, emosi you memang belum stabil lah kan, belum stabil, you all belum matang jadi itu ada satu saya tengok, bukanlah masalah, you all kena jaga-jaga lah, kena jaga-jaga lah kan. You menanya Sapura Energy ni kan, saya akan share korang Sapura, saya share korang Notion dahsyat dia buat limit up sehari dua ni dia jujut balik ke bawah kan. Jadi itulah cerita saham ni. Itu pasal saya selalu sebut, apa-apa biar gunakan duit lebihan, ada juga kelebihan duit lebihan ni. Kalau apa-apa hal kan, kalau jadi apa-apa, apa nama tu, you tak rasa susah lah, tak jadi susah lah kan. Cuci bernasib cuci bernasib. Masa label you all, kalau saya sekarang cakap ni, saya tujukan kepada yang muda-muda ni, terutama yang bawah 30 tahun. Label you all ni kira panggil apa tu, kira tu darah masih menggelegak tu kan. Janganlah berabe-rabe sangat. Boleh, welcome. Sekarang ni zaman online kan, senang je, tekan sendiri, buy sell, tak payah call reminder, tak payah ganggu reminder, ataupun tak dapat reminder, macam-macam lah nanti kan jadi masalah macam zaman dulu. Sekarang senang je, buat sendiri kan, buat sendiri, letak apa duit yang ada duit terlebih, apa ni, bukan bermain tapi urus niaga. Itulah sebenarnya trading, kau cakap Melayu dia urus niaga kan.
apa ni, kalau orang putih dia tak panggil you play share or not, kan? Itu actually not very, not very very funny kan lah ya. Kalau orang putih dia panggil do you trade shares, or do you invest, trade or invest, kan? Tapi dalam Melayu ni pula lah, bahasa Melayu ni pada dulu kita dah panggil main saham, kan? Nak menukar main saham tu kepada urus niaga tu, mungkin makan masa lah ya. Macam saya itu dulu kan, sebelumnya 16 tahun saya sebagai seorang remiser, kemudian rezeki saya, company kecil lah ya, dah tak ada Jupiter Securities tu, ambil saya sebagai pengarah eksekutif urus niaga. Cakap orang putih dia executive director dealing. Dealing mana pengarah eksekutif urus niaga. Jadi kita guna ayat urus niaga lah kan, tak ada pengarah eksekutif main saham. Kelakar lah kan. Tapi whatever it is, kita label budak TikTok ni. Betul lah, tadi anak saya pun cerita, papa tak nak buat TikTok je ke? Tu you all lah muda-muda kan buat TikTok ni kan. Apa ni, okay. So jadi saya nak habiskan segmen apa tangan ni, segmen apa saya guna tadi, segmen borak santai ni, untuk kepada yang muda-muda, terutama pada muda-muda, kawal emosi kawal emosi you all, apa nama tu, hati-hatilah pasaran saham ni, dia jahat sikit kadang-kadang kan. Apabila kita especially short term trading kan, orang main nanya di next sebagainya. Yes, Mr. Syafiq. Okey, sekarang kita masuk kepada segmen, itulah yang cakap-cakap kosong ni pun dah 24 minit dah. Segmen analisa pasaran. Nak good news tak? Ni ada good news ada good news kepada jahat banyak hari ni. Ada good news kepada you all semua. Kalau you all tak biasa lagi tentang cara menganalisa pasaran saham ni tadi saya sempat menengok kepada kita panggil, saya punya approach selalunya nak tengok sentimen pasaran ni, saya tengok dia panggil, kita istilah bird's eye view dulu, tengok pada atas dulu ya. Biasa dengar kan helicopter view, bird's eye view. Jadi saya tengok kepada, of course saya tengok kepada indeks FBM KLCI ya. Bila indeks FBM KLCI ni, walaupun dia hanya 30 stok sekarang ni kan, tapi dia memainkan peranan ya. Mana kita tahu secara profesionalnya indeks kita ni mengarah ke mana, bukan sektor tapi indeks 30 counter tu kan. The good news is, apa nama tu, on monthly chart kalau siapa pandai buka chart, apa nama tu, tengok monthly chart indeks kan, you akan rasa seronok, you akan rasa teruja ya, sebab MACD indikator MACD baru cross buying. Dia dah naik berapa bulan dah ada berapa bar, ada 4 bar yang naik uptrend, 1 2 3 4 on monthly mana bulan apa tu, bulan 4 5 6 7 8 berapa bulan ni kan, 7 bulan 6, 7, 8. Maksudnya 5, bulan 5, 6, 7, 8, bar tu dah hijau. Maknanya it's an uptrend on the bar chart. The best part of it is MACD baru cross buying. Itu ada sesuatu yang is a very good sentiment kepada pasaran saham kita based on index. Okay, so saya tengok maknanya indeks cantik, monthly chart cantik tapi berbalik kepada isu kita, jangan risau, saya akan share something on Sapura Energy. Dan tadi Adi menanya pasal SME 200 tu, itu memang cara saya lah, sebenarnya bukan cara saya seorang pun, apa nama tu, itu memang apa nama tu, memang kaedah yang kira profesional pakai. Sekarang saya tunjukkan apa nama tu. Okay, again, so balik bila indeks nampak cantik, on monthly chart cantik sekarang, tapi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ni sebagai seorang pelabur, you nak cuma mata mana nak tekan balik tu, sekarang cuma mata betul adalah
apa ni, saya pula gabung jauh. Bila nak baca ni, kita buka cermin mata. Tak nampak pula sekarang. Apa nama tu, yang tu pun bukan cermin mata betul. Apa ni, okey, tanya diri sendiri, adakah kita seorang pelabur atau pedagang? Pelabur atau pedagang. Jadi kalau kita seorang pelabur, kita make sure kita gunakan kaedah analisa fundamental. Cari counter-counter yang buat duit lah. Basicnya analisa fundamental ni, cari counter-counter syarikat-syarikat yang buat duit. Macam mana cara dia in detail ataupun step by step, kita kena belajar lah. Macam saya suka gunakan, dia panggil kaedah Ken Slim tu. Banyak sangat guna dia. Kaedah Ken Slim banyak sangat membantu kita sebagai seorang pelabur menggunakan analisa fundamental. So next time, apa nama tu, lepas ni you Google lah. Kalau nak belajar free, lepas ni Google apa itu Ken Slim. Dekat saya step dia sangat-sangat bagus. Tapi kena faham betul-betul pula dalam tu nak baca apa, tengok apa. Dia ada lagging indicator, leading indicator ya. Contohlah saya bagi snapshot sikit, snapshot pula. Screenshot, snapshot, ini panggil apa? Kira cerita sikit lah pasal Ken Slim ni kan. C tu current annual earnings. Masalahnya, current quarter earnings. Dia bukan quarter earning yang terkini kan. Lepas tu A, annual earning. Dia bukan annual earning yang terkini kan. Tetapi kita melihat tu sebagai nak tahu latar belakang sebelum itu, syarikat tu punya financial performance kan. Tapi dalam Ken Slim tu, N tu yang penting pula untuk yang terkini kan. Apa news terkini macam yang baru ni, meletup aja cerita COVID, harga-harga healthcare punya sektor naik. News because it's based on news. Lepas tu dia buat new high. Jadi seronok tau kalau you belajar betul-betul Ken Slim method ni, seronok. Lepas tu and tu dekat I very very much leading indicator. Dia dapat new project, new contract, dapat new supply, whatever lah kan. Jadi ramai orang dah buat duit gunakan Ken Slim punya method ni. Okey, selepas tu apa nama tu, S tu kan, supply demand. Maknanya supply saham, supply you kena ingat, kena faham dah bila belajar saham ni, you kena faham bila melabur. Supply saham sesuatu syarikat dia tak berubah, kecuali kalau ada bonus issue, ada ESOS, ada buat right issue, ada semua corporate punya exercise kan. Bila ada benda tu, dia saham tu akan bertambah tetapi kalau secara biasa, mana kalau tidak ada corporate exercise, saham tu sama banyak. Jadi supply tu sama banyak. Yang berbeza adalah demand. Demand berbeza. Macam sekarang bila ramai orang beli share tu, jadi obviously harga saham dia akan naik lah. Harga saham dia akan naik. Merangkak muka bawah ni. Tak nak masuk dalam FB ya. Apa ni? Firdaus merangkak ke bawah. Apa nama tu? So jadi bila demand lebih, harga saham naik. Basic kan? Apa nama tu, saya shareholder pula, saya suka tengok kepada shareholder. Kalau shareholder tu orang-orang yang shareholder tu dia sendiri yang pegang saham tersebut, dia sebagai majority shareholder, saya suka yang macam tu daripada orang kata apa, dia hanya CEO, MD tapi makan gaji. Saya tak suka. Saya suka dia orang tu sendiri run the show. Selalunya orang macam ni lah, dia akan ada, dia rajin buat kerja lah sebab dia pegang banyak share. Jadi kalau company tu bagus, dia sendiri akan untung banyak kan. Dia lebih untung pada kita kan. Macam baru-baru itu hari saya jumpa ni Datuk Eddie Ong lah, dia punya tu nama dia pun Ong kan. Rubberex semua tu, seronok dengar cerita dengar cerita how they do dia corporate maneuvering, macam mana dia orang maneuver saham-saham syarikat-syarikat yang mana dia orang tu sebagai majority shareholder. Seronok kalau you apa nama tu tahulah benda-benda ni semua Okey, berbalik. Jadi sebagai seorang pelabur, you gunakan analisa fundamental. Lepas ni Google lah Ken Slim method. Saya gunakan Ken Slim method tu sebagai kaedah saya untuk menganalisa fundamental. Okey, lepas tu kalau technical pula,
Normally untuk mendapatkan timing untuk dapat timing ataupun kita panggil guna balik ayat main saham ni kan, kita main short term ni, memang obviously kita kena guna chart, kena tengok chart trade what you see on the chart. Tu cara bercakap tu. Satu lagi jadi 500 orang yang menengok saya punya ni. Cari lagi seorang. Okey, jadi dah sampai 500, alhamdulillah. Saya punya target lepas ni live ni alamat turunlah balik 499. Okey, apa nama tu? Tapi dah touch 500. Lepas ni saya target nak touch 1000 pula masa tengok saya punya live session Okey, berbalik. Analisa teknikal kena baca chart. You kena pandai baca chart. Pandai baca chart. Okey, jadi sekarang ni okey lah, dah dalam setengah jam kan. Setengah jam saya bercerita bab ni. Kita masuk kepada segmen analisa counter. Tadi you all ada mula menanya kan, saya nak menekan mana ni tekan di sini. Okey. Saya tu kata saya ulang cakap, saya ni tak profesional. Saya tu depan saya ni screen apa panggil ni? Screen CIMB punya screen lah. Saya masih lagi ke reminder di CIMB sebelum saya berpindah ke Arab Malaysia mungkin besok saya pergi pergi apa ni, tengoklah saya punya agreement. Pokong dah kena dah kot. Dah jatuh kan. Pokong. Apa nama tu. Mana je counter kita kejar, dia dah jatuh balik kan. Okay, let's say kita start dengan ni lah. Sapura Energy kan. Sapura Energy hari ni. Dia paling aktif hari ni. Tengok saya tekan aja kan. Saya dah nampak sesuatu tadi. Saya tengok sekali lalu tadi Okay. Sapura Energy ni, bila dia naik terlampau kuat satu hari pertama ni, cara saya pandang je, saya nak komen dia naik terlalu kuat untuk satu hari. Dia punya volume mendadak-dadak naik berbanding dengan hari-hari sebelum ni dan harga mendadak-dadak naik. Kepada saya untuk satu hari ini saja telah berlaku apa yang dipanggil sebagai blow off. Telah berlaku blow off kepada kaunter Sapura Energy ni dan juga yang saya boleh share, kalau you nak faham, tadi ada menanya ni line merah ni dia panggil SMA 200 hari. Profesional satu dunia di mana saja profesional menggunakan SMA 200 ni sebagai indikator nak tengok saham tu dalam major downtrend atau uptrend. Major downtrend atau uptrend. Jadi nampak tak kat sini? Benda ni macam buat-buat je kan? Macam buat-buat. Tapi itulah realiti pasaran saham Jadi apa yang berlaku hari ni, harga Sapura Energy tu dia tak boleh break. Dia tak boleh break SME 200 ni yang kita panggil sebagai resistance. Dan kalau bila berlaku je begini kan, saya akan automatically tengok, saya edit data compression. Let's say saya start step by step tadi tu daily chart saya pergi 60 minit punya chart. Apa dia tunjuk? 60 minit punya chart pun dah ada satu dia panggil apa ni, Japanese candle warna hijau itu dah no good dah. Jadi saya cakap ni atas dasar chart trade what you see on the chart. So on hourly chart je dah nampak tak elok. Okey, saya dah menengok chart-chart ni dah lali dah masak dah lali, tapi tak pernah jemu Kalau hourly chart dah ada bunga-bunga suruh jual on hourly chart, maknanya on 30 minute chart memang dah keluar sell signal, beberapa bar sell signal. Okey, saya tunjuk kan, saya bukan nak bukti ke lah, tunjuk je lah 30 minit saya tekan. Okey, jangan tidak saya alihkan sikit benda ni ke sini. Tunjukkan you all ni saya menukar ni. Ni saya menukar ni saya menukar kepada 30 minit punya chart. Sekarang kita alih balik ke sini Okey, dekat saya walaupun
dah ada pula muncul satu hijau tu, satu bar hijau tu, tapi saya masih tak selesa menengok bar hijau tu. Saya macam ni, saya counter ni, pertama saya tak ada counter ni, jadi saya bercakap ni saya tak perlu nak bias ke whatever. Tadi dah 30 minit ni so chat 30 minit nampak ada satu bar hijau kan. Jadi kadang-kadang bila macam ni kan, saya saja main benda free, bukan pada bayar, bukan payah bayar, bukan susah, bukan tekannya. Saya tekan 15 minit pula. Yang tidak nak tengok perspektif kan. Okey. Kalau 15 minit je kan, very obvious on 15 minute chat maknanya bila ni parabolik ni dekat atas ni dia dah ada sell signal. Dah ada sell signal. Kalau you are on trading mode, for me I will wait parabolik ni muncul balik dekat bawah baru nampak buy signal. Same thing MACD ni ada cross selling kat situ ya. Tapi I warn you, bukan warning lah, maknanya kita gunakan chat 15 minit. Lagi satu, adakah valid kita menggunakan chat 15 minit untuk counter Sapura Energy ni? The answer is yes. Sebab kenaikan yang agak mendadak, agak very heavy transaction hari ni, volume naik mendadak, dekat saya valid untuk guna 15 minit. Tapi saya rasa pula tak perlulah sampai nak gunakan apa panggil ni, nak jadi macam apa panggil tu, apa nama ayat tu kalau main lagi short term tu, apa panggil, alamak tiba-tiba saya kadang blank lah otak saya ni. Dia dah pakai 5 minit chat 5 minit, chat 5 minit pun belum ada buy signal. Kalau pula you all nak go very deep lagi kan, main lagi, tolong tulis kat sini, saya apa nama tu, saya blank lah. Scalper. Terima kasih. Kalau you nak scalping, tapi itulah saya tak galakkan scalping. You tengok sejauh mana kita boleh buat duit bila macam ni. Bila time macam ni je scalping, you will lose money. Tapi kalau untuk on scalping method kat saya belum ada buy signal, tapi harga dah mula mengarah ke support. Yang warna biru ni dia panggil SMA 50 again saya selalu kata, saya ni bukan buat kelas saja borak saham tapi kadang saya selalu mengajar kan, dah macam mengajar pula kan. Jadi macam sesi belajar pula kan. Inilah kalau scalping ni, tapi nak lagi paling ni lah yang tidak benda ni tekan je kan, tekan data compression, pergi kepada apa ni, 1 minit punya chat macam mana lah rupa kat huru-hara dah tengok ada. Tu dia. Tu you tengok Itu pasal saya tak pernah recommend untuk Bursa Malaysia ni buat scalping kan. Tak boleh buat duit. That's the fact ni. Dia lama sideway kan. 1 minute chat, apa benda nak buat duit. Bendanya you main commission kecil pun you tak boleh cover pun commission So tapi again, kalau counter tu extremely tengah super aktif, macam itu hari saya cuba scalping juga, tapi the most saya pakai 15 minute chat. 15 minute chat. Macam 15 minute chat kita nampak pattern dia kan. Macam tu lah kiranya lah cerita ini pula. Itulah kalau tanya scalping tu. Tapi saya, you all ramai mendengar ni kan, saya tidak galakkan you all scalping lah. Tu kan cakap, saya tak galakkan. Saya broker saham kan. Kalau boleh semua orang buka akaun dengan saya, buka akaun dengan saya ajar main scalping. Sebulan 2 bulan kan saya dah kaya kan, apa ni, banyak commission kan, you all buy sell. Tapi it doesn't work. It's not a beneficial apa panggil relationship between you and me. Saya sebagai broker you sebagai klien saya, is not a beneficial punya relationship kalau saya promote you all main scalping. Kalau boleh jangan. Orang ramai menanya counter minyak tu kan. Okey lah, kita pergi sikit Okey, now memang ni last segmen. Siapa yang larat, siapa larat suka menunggu ni, tambah ramai pula lagi mendengar kan. Apa nama segmen, apa panggil ni, you tanya saya jawab. Macam mana ni, alamak, you all tahu kan apa kita panggil, apa nama counter ni kan. Counter ni kita panggil sebagai counter, apa nama tu, counter sikat. Counter sikat ni
saya memang tak suka langsung lah counter sikat ni. Kita pergi lagi yang ketiga tadi 80. Oh, 80 saya ada. Oh, apa ni, tapi itulah dia tengok saya pakai apa sekarang ni. Oh, 15 minit tukar. Saya tadi pun take profit saya take profit. Saya memang dah ada beli beberapa hari lepas. Saya dah jual lah bila tengok sell signal muncul lah. Tengok pakai 30 minit lah. Ini kalau you tak percaya saya alih tu. Ini pakai chat 30 minit nama dia kan. Ni you tengok ni 30 minit kan. Apa ni 80 saya ada banyak tu. Tapi tadi saya dah trim down my position. You tengok dia dah ada sell signal. Dah ada keluar sell signal. Saya jual. In fact kalau 30 minit dah ada sell signal macam tu, senang-senang panggil apa, hourly chart pun kan. Saya alih sikit balik lah. Bila tengok ni saya tukar. Bila tukar hourly chart pun senang-senang dah keluar sell signal. Kita tunjuk balik tunjuk balik ke ujung tu. Dah keluar sell signal ya. Kat saya bila Dragon Ball muncul kat atas tu, itu maknanya sell signal. So saya tadi saya dah jual. Tapi saya jual alhamdulillah masih untung lah, sebab saya beli dah beberapa hari lepas masih beli rendah. So I trim down my position. Okey, kita pergi lagi counter. Tapi kalau you're trading kan macam ni yang terbaik ni ayat terbaik dia. Of course kalau you baru, you banyak bertanya tak salah kan. Proses belajar kan, you tanya sana tanya sini kan. Apa ni, tapi akhirnya of course you pun bukan professional lagi kan. Tapi ayat dia professional traders are people who do their own homework and make their own decision saya nak you sampai that level. Kalau mau masuk kelas saya tak pernah lah pakai rotan ke, melenting ke, marah ke. Kalau ada yang masih you nanya, tuan kaunter ni boleh naik lagi tak, boleh turun lagi tak, saya layan seadanya lah. Tapi the best decision is the decision made by yourself. Tapi dalam proses belajar tak salah you bertanya, sebab yelah kena belajar lah kan. Kalau tak tahu benda, apa bendanya kan. Kena bertanya lagi lah. Wow Velosto saya maintain on 60 minute chart sebab kebanyakan counter yang kita ada ni, yang you all ada ni, you all pun rasa position lebih kepada panggil apa lah. Okey, kalau 60 minitnya chart ni on intraday tau. On intraday kita expect to buy and sell within the day intraday. So 60 minit punya chart saya maintain dulu. VC ni belajar tengok chart lah. Tengok contoh lah I nak kalau nanti kalau you all happen masuk kelas saya pula, benda-benda ni saya akan share kan ya. Kalau on trading mode pakai time frame 60 minit, bukan satu hari dah lambat, too late. So kalau 60 minit punya time frame tu you akan nampak macam tu, ada keluar sell signal. Jadi again you tanya apa je saya boleh jawab terus saja, tapi based on chart. Saya bukan bagi buy or sell call. I'm just giving analysis. Okey, siapa kalau main Sapura Warren ni kan, tengok dah merah tu, dah keluar merah tu, dah ada bunga-bunga cinta, bunga-bunga suruh jual Sapura. Tu Warren dia apa nama tu, Thrive kan. Ini semua you all muda-muda sekarang tengok, alamak tengok tu semua dah bagi sell signal dah bagi sell signal. Smart NR punya sell signal. Sudah kalau kita faham baca chart, sebenarnya senang. Tengok tu semua sell signal dah. Ya Allah ya Tuhanku, patutlah hari ni banyak malam ni kan ramai yang tidur di bucu katil sebab senang-senang siapa terkejar kat atas tu ada terkena. Lamborghini dekat Melaka tu. Semua dah bagi dah banyak bagi sell signal lah for me. Jadi saya again saya bukan nak, tak ada langsung isu nak nakut ke you all. Saya hanya buat analisa. KNM apa ni. Okey, awak tanya apa indikator terbaik Okey, saya jawab
Indikator yang terbaik ya, saya tidak gunakan hanya satu. Saya gunakan at least a combination of few indicator to make my decision making. But obviously yang saya tengok kalau boleh kena maintain, antara yang elok kita pakai adalah parabolic, apa ni, Dragon Ball tu, yang stokastik dengan RSI ni tengoklah dia lebih memberi bukan ada bagi indikator kan, tapi signal wise saya suka juga tengok MACD cross. Kalau dia cross pada bawah is a buy signal, cross pada atas is a sell signal. Masa berjalan 10.48 lagi 2 minit, itulah dahsyat kan. Lagi 10 minit. Sebenarnya kadang-kadang nak suruh siapa nak suruh korang ni tolong cakap 1 jam, pening rasa kepala kan. Saya kalau macam masa SC punya cakap itu 3 jam ke berapa jam ke, rasa masa berlalu tu cepat je. Sebab macam-macam benda yang nak share kan. Alam ni masih belum bagi sell signal. Mana kalau kita ada boleh hold lagi. Okey, lagi satu saya cakap tu ada satu peribahasa dalam saham ni, plan your trade, trade your plan. Tengok sekelip mata. Jadi kalau you all belajar kan, saya selalu mengajar kan, akhirnya student saya dia dah faham cara membaca kan, sebelum mata you berkelip. Macam tu kan, masa cerita zaman Nabi Sulaiman tu kan, nak alihkan istana Putri Balqis, istana kaca Putri Balqis tu kan. Istana dia ke? Istana Nabi Sulaiman, istana dia kot. Nak alihkan tu, dia kata, orang tu kata, apa nama tu, Jin Afrit kata, aku boleh alihkan apa nama tu dalam sekelip mata. Kata kan, dalam sekelip mata kan, dia boleh alihkan. Tapi sebenarnya kalau you betul-betul baca Quran tu kan, sebenarnya yang mengalihkan istana Putri Balqis tu adalah bukan Jin Afrit, tapi ada seorang manusia biasa. Tapi akhirnya dia lagi hebat daripada apa panggil tu, Jin Afrit tu kan. Dia mengalihkan istana tu dalam masa sebelum mata berkelip. Macam tu kan. Jadi kenapa lah saya cerita pergi ke situ. Begitu jugalah kalau membaca chart ni, macam mana bila chart tu buka je kan, tanya mana counter, sebelum mata berkelip saya dah boleh kata buy atau sell signal. Macam ni kan. Memang dah sell signal tu dah keluar bukan baru keluar ni kan. Saya pakai bukan pakai 60 minit punya chart ni, setiap bar ni 1 jam kan. Maknanya berapa lama tu dia dah suruh sell signal tu. Very obvious sell signal tu dah keluar kan. Apa ni, tanya ni, saya sekarang masih ikut sekuen ya. Saya minta maaf, tak membaca sangat you all punya tu itulah, belajar lah ni semua dah mula lah. Kalau ini belum ada sell signal apa, bunga sell tu dah nampak lah bunga sell signal tu ya. Jadi hati-hati lah ya kalau mengikut pembacaan chart ya. Maknanya on short term dah banyak keluar sell signal. Armada ni tak syariah. Apa tadi ni? Okey, XOX. Dia saya perasan nanti menanya XOX. You tanya kan? Tam. Okey, macam mana saya jawab kadang-kadang kan ada counter ni, macam mana cakap, dia kadang ada nampak susah sikit nak baca, tapi ada itulah kadang-kadang bila kita belajar ni, bukanlah kata kita tertumpu kepada satu signal saja ataupun macam you tanya tadi, tak salah, mana yang terbaik kan, tapi kadang-kadang ada masa Dragon Ball ni dia tak betul-betul memberi satu petanda buy or sell. Jadi in this case XOX ni again saya remind you, saya maintain guna time frame 60 minit. Jadi you nampak tak harga saham ni berada di atas line biru ni. Ni satu lagi benda yang you boleh belajar malam ni. Line biru ni dia panggil SMA 50. Jadi kalau harga saham tu macam ni kan, dia pergi jauh pada line tu, dia dekat nak cium balik line tu, dia tendang balik ke atas. Dia nak cium balik, dia tendang ke atas. Dia cium balik, dia tendang ke atas. Sekarang dia ikut je line tu, sekarang ni dia masih tendang ke atas. Okey, jadi kesimpulan untuk counter XOX ni, saya nampak dia masih trading on the
on the uptrend. Itu yang saya boleh kata ya, on the uptrend lah. Uptrend apa tadi ni saya mula tengok lah belik-belik you all punya kata apa ni, Thrive, TRIVE. Okey, kalau siapa yang dah malas nak dengar, dipersilakan boleh mula tidur. Tapi kalau nak tengok macam mana saya buat analisa, apa ni, mana pula hilang Thrive, salah tekan tadi tu. Saya tekan TIV, patutlah pergi ke lain. Tak apa, pergi ke lain dulu. Saya tekan TRIV. Kalau tu dah dapat kot. Okey, Thrive okey. Dah sell signal keluar. Tapi ingat tak semalam saya kata, tengok chart ni pun macam tengok Mona Lisa kan, tengok dia bukan patung ya, lukisan kan. It's an art. Dalam pada di sini dah ada nampak bunga-bunga sell signal, tapi satu, dia masih trading atas line SMA 50 ni. Dan juga di sini ada isu, kalau belajar dengan saya Smart NR tu, langkah ketiga selepas menengok apa panggil ni, Japanese candle, tengok volume, nombor tiga saya tengok support resistance. Jadi nampak very obvious ada support dekat ni, apa ni, 2 sen ni, 2 sen low, 2 sen lah, ada support dekat 2 sen for quite a while. Jadi kalau you nak beli, you boleh kata okay, I buy at that support level. Contohlah Jadi ini semua teknik-teknik urus niaga tak nak guna ayat main saham ke lah. Teknik-teknik urus niaga jangka pendek. Belajar. Banyak gunanya. You all muda lagi. Bila you dapat kepahaman teknik-teknik ni, you all boleh guna macam ni istilahnya, selama-lamanya boleh pakai. Memang boleh pakai. Itulah, belajar je lah elok. Icon apa ni, saya saja aku tengok dekat you all ni, apa ada yang nanya lagi tu, tak nampak chat. Okey, belum saya belum tekan chat lagi. Minta maaf lah, saya bukan profesional ni, saya buat santai je. Memang tak nampak sangat, tak nampak lagi ke, nak pandang adjust ke mana. Ramai dalam Visola. Sajalah saja Visola saya tekan Visola. Tekan Visola. Ini Thrive yang keluar. Ni Visola. Visola ni kan masih lagi considered sideways lah. Dia tak very obvious suruh jual. Dia tak very obvious suruh jual. Jadi dia ini saya terpaksa guna istilah 50-50 on Visola. Pun saya ada, again saya trim down my position tadi sebab saya dah ada beli lebih murah kan. Tadi masa sini ni saya, hari ni belah petang saya banyak trim down my position Okay, DNEX again dia consider sideways lah, tapi on apa panggil ni, 60 minitnya chart kan, dia masih trading above SMA 50. So maksudnya masih look good. That's all I can say. Okay, Iris MCT, Iris. Ramai juga kajian masih maintain nak dengar saya punya cara saya menganalisa. Sebenarnya kadang yang untung saya tau. Saya untung. Kau tanya macam-macam. Kadang saya tak perasan counter tu. Bila kau tanya pun saya nampak. Saya nampak buy signal, saya masuk. Saya masuk besok. Okay, Iris ni itulah, kalau you all dah mula perasan dia trading bawah Dragon Ball ni punya ni, dia masih on the sell lah, belum ada buy signal lah, senang cakap lah. Ni MACD ni pun masa tu dah cross selling, sini cross selling, maknanya dia punya selling mood tu belum berubah kepada buy signal lah. Wah, ini Zoo. Okey, Zoo punya pasal saya tunjuklah kita next gram tak kerti baca chart lagi Zoo. NEX banyak buat duit kan next gram okay, again all I can say is dia masih trading on atas SMA 50. Maknanya masih dalam uptrend lah, masih dalam uptrend.
again of course atas SMA 200 ni lagi bagus lah. Mana dia atas SMA 200, atas SMA 50. So untuk another very short term, dah ada keluar lah sikit sell signal tu ya. Tapi kalau I ada position ni, I probably just hold lah, just hold to that position. Kalau ada ya. Okay, ramai lah menanya DGB ni. Korang ni tak nak tidur ke? Lagi 3 minit lah. DGB ni pun sama ya. So I nak kan you all kalau macam ni kan, eventually you tanya apa nama tu, sama-sama Zo, sama-sama ya. Siapa patut belanja siapa you belanja I kan, you banyak untung nanti kita jumpa apa nama tu, DGB ni, you nampak tak ni, dia kira sekarang ni macam terperangkap lah, kira sideway. All I can say is sideway. Sideway mulus. Lepas ni kan, itulah saya kata, you all belajar elok-elok. You don't need to rely on me. You don't need to rely on anybody kan. Analisa sendiri ya. Jadi seronok. Jadi you boleh pandai baca chart. That will make a lot different to you. Kan. Tomorrow market might be red. Yes. Kita boleh menduga je lah kan, mengagak kan, kemungkinan apa nama tu, jatuh ada lagi kan kemungkinan jatuh tu, sebab dah kira macam lebih kepada apa panggil ni, dengan tengah downtrend lah sekarang ni icon tu tam. Okey. Icon cantik pula icon cantik tapi bila dia masih atas tinggi, jadi tidak ada sell signal muncul di sini. Di sini pula saya nak touch. Firdaus, pelan sikit sayang. Papa tengah cakap lagi. Apa nama tu? On ni, RSI ni dia, ini kita panggil, dia dah mula kepada zone overbought. Zone overbought maksudnya kalau you ada share ni, you dah boleh fikir-fikir untuk jual. Itu dia, itu gunanya RSI. Kalau pula kita tak ada share ni, lebih baik jangan masuk lagi. Itu pula gunanya bila menengok kepada apa panggil tu, inilah bila tengok yang RSI punya indikator ni pula So dah sudah ke? Okey, dah cukup ke? Apa ni? Ramai pula menanya bond oil ni, ramai yang masuk ke ni? Bila menanya ni selalu mesti nak masuk ni. Okey, bond oil lah. Sekelip sebelum mata berkelip. Sell signal sell signal. Kalau korang ada tu, mesti dah terkena tu. Apa nama tu, sama ada you masih untung, tapi untung dah berkurangan, ataupun kalau terbeli dekat pucuk tu, kat puncak tu, malam ni tidurlah di bucuk katil. Berapa dia tertinggi tu, 9 sen setengah So saya kata kalau on short term trading ni, you must have a trading plan. That's number one. Number two, you must follow your plan. Saya rasa dah pukul 11 tu, kalau saya satu-satu kan saya menjawab ni kan tak habis-habis lah kan. Ramai tanya, okay, last but not least, bukan last but not least, last MQ Tech. Saya tengok ramai betul lah menanya tu. Ini pun lagi satu ni, mesti dah ada tu kalau menanya ni. Okay, last. Alamak, you. Dia macam ni lah. Saya guna ayat macam ni lah. Dia bagi mixed signal. In a way, bila masuk mixed signal ni, sekali mata kita mandang, actually dia sekarang ni dia panggil sideway, considered dalam kategori sideway. So dia akan bagi mixed signal lah. Maksudnya dia ada support dekat SMA 50, tapi parabolic masih lagi macam mana saya mencari buy signal tapi maksudnya buy signal belum ada muncul. So kalau you ada pula, saya rasa boleh bertahan lah boleh pegang sebab dia masih sideway. Tapi kalau belum ada, tunggulah buy signal muncul. Saya sendiri kalau nak beli pun, saya akan tunggu buy signal muncul.
boleh hold lagi tak? Kalau saya boleh hold lah, boleh hold lah, boleh hold lah. Tapi kita bercakap okey lagi satu market ni dia panggil dynamic minta maaf ni kira last apa ni market is dynamic tau. Maksudnya kita bercakap lah bagi Chan lah kau menanya Priva ke sampai saya bercakap last ni kesimpulan untuk malam ni alamak Priva tu lah Priva last lah. Okey jatuh kalau you all mula perasan cara saya menengok maksudnya bukan jatuh tu sekarang untuk daily, untuk hourly chart ni dia dah bagi signal tu berapa bar tu 1 2 3 saya besarkan tu kan maknanya dah berapa tu 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 jam 7 bar dah 7 bar bagi sell signal bukan baru MACD pun cross selling kat situ. So kalau you ada lagi satu kalau kadang-kadang kita dah ada counter tu kita dah terperangkap maknanya kita kena tunggulah next round tunggu next round nak kata apa kan kita dah terlepas ni Hakenashi yalah hijau beli merah jual betul it's very basic tapi jangan hanya guna Hakenashi ni saya nak share dengan you kalau kita hanya pakai Hakenashi ini merah kan jual ni yang hijau timbul satu ni apa jadi ni saya tunjuk ni kan timbul satu ni apa jadi kalau kita hanya pakai satu Hakenashi kita dah akan beli kan tetapi kita kena double check dengan MACD belum kata beli lepas tu parabolik belum kata beli jadi tu pasal saya kata kalau guna sistem saya Smart NR ni apa nama tu maknanya kita pakai beberapa indikator to decide ya Allah tuanku kau menanya nice ni hilang nice kan aduh sakit perut lah kau hari ni siapa ada nice kan so again saya pakai time frame hourly ni kan dah berapa lama kau orang terpaksa menderita tu jaga satu macam ni itulah tengok kalau pakai Hakenashi dia sempat macam tunjuk hijau kan hijau kata beli kan tapi jatuh balik kan so basically Hakenashi is not all there is just part of the panggil apa signal one of the signal tapi kena double check dengan parabolik double check dengan ni RSI ni tengah downtrend MACD masih lagi sell signal ini apa ni histogram ni pun belum ada buy signal so itulah belajar ngajar lah kalau you all willing to spend some money boleh masuk kelas saya lah minggu depan masih ada kekosongan apa nama tu saya tak pernah lah istilah full house lah saya bukan marketing all out sangat kan santai-santai lah tapi boleh lah cari makan sikit-sikit kan jadi saya dua lah saya masuk ke borak macam ni satu hari pun kau bertanya tapi saya lagi suka depan kalau rajin datang kelas di depan lagi seronok tapi kalau tidak sekarang ni tengah buat online saya pun masih ikut juga cara online kita buat online you all boleh join kelas online saya hari Sabtu depan kalau tidak kalau nak in person apa ni face to face apa panggil tu join saya punya ni lah saya punya kelas betul-betul hari Ahad boleh makan-makan pada pagi sampai petang so terima kasih banyak-banyak saya selalu try to maintain my sharing just about for just about 1 hour but I believe there's a lot that you all can gain from my sharing walaupun sharing ni berbentuk percuma kalau you dapat sesuatu manfaat saya dah garanti dapat pahala saya dapat pahala pula lah itu pertukaran dia apa ni tapi kalau rajin tu lah rajin belajar apa ni lepas ni apa saya sebut semua tu you can just google actually kan nowadays Mr. Google tapi jangan risau kalau pula satu hari besok you all masih belum lagi mampu masuk kelas saya ataupun belum berkesempatan masuk kelas saya dalam proses akan membuat video yang zaman sekarang ni panggil apa nama tu YouTube kan InsyaAllah saya akan sharekan topik by topik satu video share pasal Hakenashi satu video pasal support resistance satu video pasal
parabolik, satu video pasal banyak lah kan tu. Yang teknik SmartNet R tu dia ada 10 video nanti. Saya ada 10 step. Itu kalau technical analysis. Kalau fundamental pun ada 10 langkah. Jadi dah ada 20 video tapi nanti mana you all sekarang belum betul-betul siap, belum betul-betul bermula, cuma baru gezet-gezet kan. Kalau you nak tengok YouTube saya, Akademi Nazari Rosli, YouTube saya, tapi belum banyak sangat perkongsian. Perkongsian saya santai, anak saya dah buatkan, anak saya Ahmad Nazari buatkan. Jadi apa nama tu, lepas insyaAllah saya jadi YouTuber lah kan. Ni pun saya nak share dengan you last lah. Ni masih ramai mendengar ni kan, 300 lebih ni kan. Dalam hidup ni memang pun kita dipanggil, saya buat macam-macam dari dulu yang ni panggil MSI, multiple source of income. Jadi saya percaya you all sendiri kan ada buat macam-macam kan. Kalau you all ada pekerjaan hakiki sendiri pun, macam saham ni sebagai salah satu you punya multiple source of income lah yang you rasa boleh bantu you kan. Bagus. Jadi balik macam saya, saya hakiki saya remiser. Saya punya pendapatan melalui komisen lah masa makan gaji, pendapatan bergaji kan. Jadi bila lepas tu cara komisen, lepas tu saya buat kelas, lepas tu insyaAllah nanti saya buat YouTube, lepas tu saya banyak mendapat jemputan daripada ni lah macam-macam. Hari Sabtu ni siapa nak join live percuma di bawah Maktab Koperasi Malaysia, nanti saya updatekan 1 jam pukul 10 sampai 11, 1 jam 1 jam hari Sabtu nanti saya updatekan lah dia punya program tu. Tu macam tu dengan Maktab Koperasi. Jadi macam-macam dan kami di bawah Persatuan Remiser Bumi Putera Malaysia. Hari Ahad ni kami ada mesyuarat. Saya sebagai Presiden Persatuan memang akan mengagihkan kerja-kerja kepada kami punya AJK, dan salah satu yang kami nak buat betul-betul adalah buat roadshow mungkin satu Malaysia, dan juga untuk benefit kepada pelabur dan juga kami memang tengah ada nak buat panggil apa nama ni, perkongsian ni cakap putih dia apa partnership ke lah, whatever lah dengan majalah Labo dengan majalah Labo apa nama tu MSI dengan majalah Labo. InsyaAllah semua ni matlamat utama Persatuan Remiser Bumi Putera Malaysia di bawah leadership saya sebagai presiden yang baru adalah untuk memberi manfaat kepada pelabur-pelabur, terutama pelabur-pelabur baru. Kita orang memang welcome you all join pasaran saham, tapi melaburlah dengan berhemah. Jadi saya punya salah satu tagline saya Institut Koperasi Malaysia tagline saya roadshow naik Ferrari. InsyaAllah. Tapi Grab tak ada Ferrari lah. Apa nama tu, tagline saya pelabur berilmu, pelabur berjaya. Dan insyaAllah benda tu saya rasa memang betul. Kalau you all ada ilmu, insyaAllah kita boleh berjaya di dalam pasaran saham, insyaAllah So apa nama tu, ni majalah Labo tu dia dalam bentuk, sekarang semua dalam bentuk ni kan, dalam internet ni, online you Google lah majalah Labo, banyak artikel dia bagus-bagus. Dia punya owner tu Izzah Izami tu, orang kuat dia Izzah Izami. So apa panggil tu, terima kasih masih ada 354 orang yang masih dengar saya punya celoteh. Kita dah elok cantik pun angka ni 1111. Okey, saya berhenti untuk malam ni nak tidur ni. Sebelah saya ni isteri dah ada menunggu, anak pun dah menunggu tu. Anak besar pada balik. Okey, so terima kasih lagi sekali. Kita berjumpa lagi bila ada rezeki, panjang umur, ada kesempatan kita jumpa lagi cara live So Assalamualaikum warahmatullahi. Ini nak pandang muka saya balik sikit lah. Saya nak ke depan ke muka saya balik lah.
Sebelum tu ni okey dia. Tu muka saya Allahu akbar. Masih pakai baju Ferrari kan. Setakat ni saya hanya mampu beli t-shirt Ferrari saya tak ada. Saya tak ada kereta Ferrari lah. Tapi ada kereta Ferrari ada. Dalam bentuk apa panggil tu? Matchbox dia. Saya suka beli-beli benda macam tu. Ya. Apa ni? So okey. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.